Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura pada setiap malam Jumaat selepas Isyak. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita berzikir pada Allah, dengan kita memohon ampun kepada Allah dan mengingati nama-nama Allah dan kalimat tauhid. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan selengatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum بقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبي الله فناصره معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يوم فهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menyambung kembali kita dalam pengajian kita Al-Hikam, di mana sesiapa yang ada kita Al-Hikam, iaitu kita boleh buka di muka surat yang ke-91 pada kalam hikmah yang ke-70. Ya, kita Hikam ni, kalau ada yang kita Hikam yang baru ataupun yang lama, muka surat 91, iaitu pada kalam hikmah yang ke-70 pada pada tajuk sifat tamak rakus sumber segala kehinaan. Kalau dia tak ada kitab yang lama, mungkin kitab baru tu tak sampailah muka surat tersebut, tapi pada tajuk yang sama, iaitu sifat tamak rakus sumber segala kehinaan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah kalam hikmah yang ke-70. Dalam pelajaran kita yang lepas, di mana Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala, seperti mana biasanya, mari sama-sama kita memberi salam pada Imam Ibn Atha'illah Iskandari dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin wa Imamal Muttaqin wa rahmatullahi wabarakatuh. Madad ya Rasulullah. Nah, kita beri salam pada Imam Ibn Atta'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Imam Ibn Atta'illah. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Madad, madad, madad ya Imam Ibn Atta'illah rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan bagaimana Al-Imam Ibn Atta'illah Iskandari telah mendatangkan kepada kita bahawa bergembira kita atas taat kepada Allah, atas kurnian Allah Ta'ala dan rahmat Allah. Bukan gembira kerana kita dapat buat ibadat. Nampaknya kita yang buat ibadat, tapi sebenar hakikatnya itu semua daripada taufik dan hidayat Allah. Kerana kalau Allah tak gerakkan kita, tak berikan kita hidayat, kita takkan mampu buat. Jadi apabila kita dapat solat malam, dapat baca Quran, dapat kita bersedekah, jangan nampak kita aku, jangan. Tapi kita nampak Alhamdulillah, syukur pada Allah, Alhamdulillah, nikmat Allah, Alhamdulillah, rahmat Allah, Alhamdulillah, hidayat Allah. Itulah perasaan kita. Bagi orang yang makamnya lebih tinggi, iaitu para wali-wali Allah yang tinggi, mereka itu bukan lagi melihat pada apa kurnia Allah, bahkan mereka sudah tenggelam kepada kebesaran Allah. Artinya, mereka langsung tak nampak diri mereka yang beribadat, mereka langsung tak nampak apa yang mereka kerjakan pada taat, tapi mereka sudah hanya Allah sahaja. Tak nampak apa yang mereka kerjakan daripada sekalian kebaikan. Itu makam wali-wali yang tinggi. Dan tetapi bagi kita yang beriman, yang beramal soleh, yang nak mendekatkan diri pada Allah, jangan perasanlah diri kita ni yang buat amal ibadat yang baik. Kenapa? Kerana semua tu adalah taufik dia. Kerana kalau kita melihat pada diri kita yang berbuat baik, maka tak mustahil masuk dalam hati kita sifat ujub. Ujub tu apa? Rasa hairan dengan diri kita boleh buat ibadat yang orang lain tak boleh buat seperti kita. Itulah jadi akan menjadi sifat sombong seperti mana yang berlaku pada iblis yang dilaknat oleh Allah. Beliau melihat diri lebih baik pada Nabi Adam AS dan sebab tu dia engkar tak mau sujud pada Adam seketika diperintahkan oleh Allah SWT. Na'udzubillah mzalik. Maka pada malam ini kita menyambung pada kalam hikmah yang ke-70, iaitu kalam hikmah yang ke-70 seperti mana yang kita dapat melihat di skrin kita sekarang ini, iaitu kalau sekiranya di muka surat yang ke-91. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah biubikum fiddarain amin, sifat tamak rakus sumber segala kehinaan. Jadi asal usulnya manusia ini yang bersifat mulia ni, dia akan menjadi hina apabila dia ada sifat tamak dan rakus. Tamak kepada keduniaan, rakus untuk dapat kelebihan, maka dia sanggup menghambakan diri dia kepada dunia, menghambakan diri dia kepada manusia, dan dengan itulah dia menjadi hina di sisi Allah Ta'ala. Itulah dia sifatnya, tamak itu menjadi sumber segala kehinaan. Na'udzubillah mzalik. Maka untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Atta'illah ini, maka telah didatangkan sepotong kalam hikmah seperti mana kita dapat melihatnya, iaitu kalam hikmah yang ke-70. Berkata Al-Imam Ibn Atta'illah Iskandari wa rahim, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi yang menterjemahkan kitab hikam ini. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat padanya, dan semoga Allah memberikan kita berkat dalam ilmu ini, dapat kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Maka qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bibikum fidarani amin ma sabaqat aghsanu dhullin illa ala bazri tama'in. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak kerakusan. Iaitu tidak akan berkembang biak, mana tak akan bertambah subur cabang kehinaan. Mana cabang kehinaan itu menjadi hina seseorang itu di sisi Allah SWT, menjadi hina di sisi agama Allah Ta'ala, menjadi hina kerana dia jauh daripada Islam dan amal-amal soleh. Kenapa menjadi hina begitu kembang dan biak?
kerana sifat kerakusan. Satu sifat saja ni membawa seperti satu benih, membawa pokok yang banyak cabangnya. Itulah cabang kehinaan. Na'udzubillah min zalik. Kenapa jadi macam tu? Inilah sekarang Tuan Mengarang kita nak menjelaskannya. Sifat tamak, rakus itu adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Abu Bakar Al-Waraq, seorang ulama dan wali Allah. Al-Hakim. Al-Hakim ni orang yang bijak, ya. Maknanya dia ni gelarannya Al-Hakim. Berkata, andaikan sifat tamak itu dapat ditanyai, kalau sifat tamak itu boleh berjawab lah, ya. Siapakah ayahmu? Maka pasti dia akan jawab, ragu terhadap takdir Allah. Kenapa manusia itu tamak kepada segala apa yang sudah Allah Ta'ala beri kepada dia? Allah Ta'ala dah beri dia segala-galanya. Tapi kenapa dia tamak lagi? Allah Ta'ala dah tuliskan dalam perut ibu dia. Rezeki dia, ajal dia, sihat, sakit, semua dah ada. Tapi kenapa dia tamak lagi? Tamak tu mana nak dapatkan lebih. Kerana dia ragu-ragu janji Allah. Betul ke Allah janji rezeki aku dah ada? Betul ke janji Allah atau sudah ditetapkan ketentuan untuk aku? Betul ke? Inilah dia sebabnya, kerana dia ada keraguan terhadap Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala jadikan sifat tamak dalam diri dia. Na'udzubillah. Nak lebih. Kenapa nak lebih? Takut nanti kita kalau susah tak ada duit. Nak lebih lagi. Kenapa? Takut nanti anak-anak kita nak belajar ni tak ada duit. Nak lebih lagi. Inilah menjadikan kita, na'udzubillah, sifat tamak. Maka itulah dia sebabnya, ialah kerana ragu-ragu terhadap takdir Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan demikianlah berkata lagi, kalaulah tamak tu boleh ditanya lagi, dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu? Jawabnya, merendahkan diri. Itulah dia. Jadi orang yang di mana dia tamak ni, dia akan rendahkan diri kepada manusia. Dia akan rendahkan diri kepada orang ramai. Dia akan rendahkan diri kepada tauhid dia. Dia akan rendahkan diri kepada siapa saja. Yang penting dia nak dapat apa yang dia nak. Sebab kalau dia besarkan diri, dia tak dapat apa dia nak. Jadi kalau dengan bos dia, dengan majikan dia, terpaksa rendahkan diri. Inilah dia terpaksa merendahkan diri. Tapi sifat rendah diri ini ada dua. Rendah diri kerana Allah itu memang disuruh. Sifat tawaduk namanya. Tapi rendah diri kerana dunia, maka itulah sifat yang merendahkan kita, menghinakan kita. Sehingga kan dikatakan oleh setengah alim ulama, andai kata seseorang merendahkan diri kepada orang yang soleh, orang soleh, yang berharta, kerana ada rasa keinginan untuk dapat hartanya dan dapat daripada pemberiannya, maka orang ini sudah setengah iman dia sudah hilang. Auzubillah. Kenapa? Sebab dia sudah menjadikan diri dia hina kerana dunia, walaupun pada orang soleh. Apalagi kalau kepada manusia dunia yang tak ada kena dengan agama. Kita nak merendahkan diri tahu. Yalah, kalau rendah diri sifat tawaduk, kerana tak besar diri, tak apa. Tapi jangan kerana kita nak dapatkan sesuatu daripada keduniaan orang itu. Sifat rendah diri memang baik. Tapi bukan sifat rendah diri kerana untuk dapatkan keduniaan. Kalau nak rendahkan diri untuk dapat keduniaan, itulah kita sudah jadi hina. Dan itulah kita dinamakan sifat tamak, kerana ada ketamakan kita dalam hati kita kepada keduniaan orang yang kita rendah diri. Na'udzubillah min zalik. Allahumma asturna ya Rabb. Dan kalaulah sekira boleh ditanya lagi, apakah tujuanmu? Nak dapat serendah diri itu, apa tujuanmu? Jawabnya, tidak dapat apa-apa. Jadi apa yang dia nak dapat? Dia tak dapat apa-apa. Kerana apa? Kerana apa yang dia akan dapat, apa yang ditentukan oleh Allah. Dia rendah dirilah kepada tauhid, bos lah, macam-macam lah. Rendah diri, tawaduk, Masya Allah. Dengan niat dia yang untuk keduniaan tu. Tapi apa yang dia dapat? Dia dapat pasti apa yang telah ditulis oleh Allah. Allah tak tulis bagi dia dapat daripada orang tu, walaupun dia rendah diri pun, maka dia tak akan dapat. Kenapa? Rezeki itu datang daripada Allah. Walaupun pada mata kasar kita, zahir kita, bahawa rezeki itu datang pada simpulan-simpulan, orang tu bagi, hakikatnya ialah datang daripada Allah. Kalau Allah tak gerakkan hati dia, tak lembutkan hati dia, dia tak akan bagi pada kita. Walau macam mana kita rendah diri sekalipun kepada dia. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pokoknya yakin kita pada rezeki Allah. Cuma kita bermuamalah, berurusan dengan manusia, bukan kita nak sombong diri, tidak. Tapi kita berurusan dengan akhlak yang baik.
Tapi awas jangan ada niat kita untuk dapat sesuatu kelebihan dunia dengan kita pun merendahkan diri. Itulah namanya orang yang menghinakan dirinya untuk dunia. Na'udzubillah min zalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an baru masuk ke Masjid Jami' Basrah di Basrah ya, didapati banyak orang yang memberi ceramah di dalamnya. Maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan dan yang ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat. Diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah, dan ketika sampai ke Majlis Hasan Basri, ia bertanya. Jadi ini kita katakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah Amirul Mukminin, dia masuk Masjid Basrah di Iraq, tengok banyak orang ustaz mengajar sana, mengajar banyak. Dia test satu-satu ustaz ni. Dia tanya, banyak tak boleh jawab betul tu. Berhenti kau, jangan kau mengajar, keluar. Ibarat kata tak dibagi tauliah lah. Tak ada ARS, keluar, tak boleh mengajar kau ni. Sampailah kepada majlis halaqah Imam Hasan Basri. Maka dia pun bertanyalah pada Imam Hasan Basri. Dia pun berkata kepada Imam Hasan Basri, "Hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau. Seperti sebagaimana telah lain-lain temanmu yang telah aku usir itu." Jawab Imam Hasan Basri, "Tanyakanlah sekendak kamu. Apa kau nak tanya Amirul Mukminin, silakan." Maka Sayyidina Ali pun bertanya, "Apakah yang dapat menguatkan agama? Yang mengukuhkan agama?" Jawab Imam Hasan Basri, "Wara'." Ya, ini berjaga-jaga diri, menjauh dari segala syubhat dan haram. Ini sifat wara' ni tuan-tuan dan puan-puannya. Yang mana kita hari ini sangat-sangat kurang sekali. Kita tak, Masya Allah, agama ni sudah jadi macam biasa saja. Bukan zaman dulu, ulama-ulama dulu ya. Masya Allah, mereka tu sangat berhati-hati. Umpama nak mengucapkan satu hukum, nak keluar satu hukum ni, kalau hukum ni ada syubhat, ada samar-samar, dia kata tak payahlah. Ya, maknanya kita berhenti. Jangan kita berani nak kata boleh kalau benda tu masih samar-samar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila dia nak mengeluarkan satu hukum, kalau tak jelas, hadisnya tak kuat, maka dia akan kata, aku lebih suka kamu jangan buat seperti ini kerana ada sepotong hadis, tapi hadis ini tak kuat. Aku lebih suka. Kalau hadis tu kuat, dia akan hukum haram. Kalau hadis ni kuat, dia akan hukum wajib. Tapi kerana hadis ni tak kuat, aku lebih suka jangan. Makna dia lebih berhati-hati nak keluar satu hukum. Kita hari ni, jangan kata hadis. Orang tu cakap, orang ni cakap, dah kita boleh jadikan hukum. Seperti mana apa yang berlaku hari ini. Ini bahaya ni tuan-tuan. Sifat warak tu tidak ada. Begitu pula kalau sekiranya dia makan. Dah ada logo halal dah ada lah. Makan je. Padahal kita tengok kat dalam tu yang masak tu bukan orang Islam. Astaghfirullahalazim. Kita tak peduli semua tu. Pasal kita yang penting dapat memuaskan nafsu kita. Inilah sifat warak ni kurang sekali. Sebab itulah orang nak betul-betul jaga agama, orang yang warak jaga di agama. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umur mutasyabihat." Halal tu jelas, haram tu telah jelas. Antara duanya ialah perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamunahunna katsirun minan nas. Banyak orang tak tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a dinuhu wa irduhu. Siapa yang menjauhkan diri daripada syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang yang dapat menjaga agamanya ialah dengan sifat warak, iaitu sifat berhati-hati. Itu satu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lalu ditanya lagi, apakah yang dapat merosakkan agama? Kalau tadi yang jaga agama warak, yang dapat rosak agama, jawabnya ialah tamak. Satu je jawapan, tak panjang-panjang. Tamak. Itulah dia, memang itulah tamak tu sifat manusia yang merosakkan agama. Dia tahu haram, tapi kerana sifat tamak nak juga. Dah tahu ni wajib, kerana sifat tamak daripada dunia, yang wajib ni pun dia tinggalkan. Dah tahu ini tak sah, batal, tapi kerana sifat tamak untuk dapat pujian seseorang, yang tak sah pun dia kata sah, yang batal pun dia kata boleh. Inilah akhir zaman. Hati-hati tuan-tuan. Hidup di akhir zaman ni bukan mudah. Banyak fitnah.
Sebab tu Nabi SAW minta doa dia berlindung dengan fitnatil dunia wa fitnatil akhirah. Fitnah dunia, inilah fitnah-fitnah yang sedang berlaku ini. Dan fitnah akhirat ialah fitnah dengan azab-azabnya Allah Ta'ala sediakan pula. Na'udzubillah zalik. Allahu Akbar. Jadi apabila Imam Hasan Basri dapat jawab dua-dua soalan tu, Imam Ali pun berkata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkau inilah yang dapat memberi ceramah kepada orang-orang. Mana dia ibarat kata, dia luluslah tauliah dia. Dia dapat tauliah dia tu, dia luluslah. Jadi dia boleh teruskan mengajar. Itulah ibaratnya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Pokok di sini kita bukan hanya banyak ilmu. Ilmu tu boleh dapat daripada surat khabar, boleh dapat pada internet, pada Google. Tapi yang sebenarnya sifat warak dalam hati kita. Inilah. Sekarang kadang-kadang kita ni rakus kerana dapat nama, dapat kedudukan, dapat sanjungan, dapat pujian. Jadi kita pun bolehlah ubah suai hukum agama Allah. Hati-hatilah tuan-tuan di akhir zaman ni. Kalau orang yang cakap benar, dikata salah. Orang yang cakap salah, dikata benar. Itulah Nabi kita akhir zaman. Benda yang bid'ah menjadi sunnah. Benda yang sunnah menjadi bid'ah. Bid'ah, benda yang menyalahi agama. Itu pula dipuji orang sunnah. Dan sunnah yang mengikut agama, itu pula dikeji orang yang menjadi bid'ah pula. Dia buat salah pula. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Seorang guru berkata, dahulu ketika dalam permulaan bidayahku, bidayah permulaanku lah, di Iskandaria, mana baru mula-mula dia belajar tasawuf, baru mula-mula dia mengambil tarekah, beramal, dia di Iskandaria. Iskandaria di mana? Di Mesir lah, ya. Sekarang dikenali sebagai Alexandria. Pada suatu hari ketika aku akan membeli sesuatu keperluan dari seseorang yang mengenal aku, timbul dalam perasaan hatiku mungkin dia tidak menerima wangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Allahu Akbar. Inilah satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ini pengalaman seorang guru. Dia nak beritahu pada muridnya, dulu dia ada buat kesilapan. Waktu dia baru mula-mula belajar lah. Baru mula-mula belajar, baru mula-mula beramal, tarekat dan sebagainya. Ya. Jadi dia berada di Iskandaria. Iskandaria tu di Alexandria, utara Mesir. Dia nak pergi beli ke satu kedai. Kedai tu orang tu dia kenal. Wah, jadi orang ni kalau kenal, mesti dia bagi aku free lah agaknya. Mesti dia bagi aku diskaun banyak lah agaknya. Ini perasaan, ini memang biasalah ada pada kita. Bukan kata guru pun, siapa pun. Ini member kita ni, kita kedai member. Mesti dia bagi diskaun lebih ni. Mesti dia bagi silat-silat, dia bagi free pula nanti. Nampak? Apa yang dia berlaku? Bila dia letak ada perasaan macam tu, meletak harapan kepada manusia. Apa maksud letak harapan? Tamak. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang sepatutnya. Orang bayar $10, dia nak mendapat rasa, dapatlah free $10 tu. Ataupun bayarlah $5. Jadi sifat tamak dia tu pada keduniaan dia. Jadi apabila dia telah meletakkan perasaan hati di situ, maka datanglah perasaan, terdengar suara ni mungkin suara malaikat, ya, suara hati daripada nur Allah Ta'ala. Dan dia pun berkata, suara itu berkata, keselamatan dalam agama hanya yang dalam memutuskan harapan daripada makhluk. Maknanya jangan letak harapan pada makhluk. Selagi hati kita ada hati kita bersangkut dengan manusia, dengan makhluk, orang itu boleh tolong, orang ni boleh bagi aku diskaun, orang ni boleh bagi aku free, orang ni, maka selagi itu hati kita tu tak dah kepada Allah, tidak kepada Allah. Masih lagi bersangkut-sangkut. Sebab tu Allah SWT mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah saja. Dialah the only one. Allahu Ta'ala. Dia the only one. Dialah tempat kita bergantung. Dia tempat kita berharap. Jangan ada letak sikit pun harapan kepada orang-orang. Kita sekarang pergi ke satu bandar, kita kata, wah nanti ada orang ni teman nanti jemput kita makan lah ni. Kita letak harapan pada orang. Ini jaga ni tuan-tuan. Ini biasalah kita jumpa pada satu orang kaya, kita pun senyum pada Assalamualaikum. Ni ada harapan nanti dia bagi aku duit. Nampak? Ini sifat meletak harapan kepada manusia adalah sifat tamak. Dan inilah sifat yang memutuskan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala turunkan musibah-musibah balak bencana ni supaya kita putus harapan dengan manusia.
dah cuba, dah cara ni tak dapat, cara ni tak dapat. Ya Allah, hanya pada Engkau saja aku mengadu. Ya Allah, hanya pada Engkau saja aku berharap. Itulah antara hikmah Allah SWT meletakkan suatu musibah kepada kita supaya hati kita putus harapan dengan manusia dan hanya bergantung kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Dan begitulah setelah daripada kata guru ini, maka wara' dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan dan sempurna yang bersandar diri kepada Allah. Itu dia punya maksud dia. Jadi wara' ni akan bawa kita menuju pada yakin pada Allah. Maknanya kalau aku tak makan ini pun aku tak mati. Kalau aku tak ambil kerja ini syubhat. Rezeki aku tetap ada juga. Allah Ta'ala dah janji rezeki aku mesti ada, aku akan dapatkan juga. Jadi maknanya tambah keyakinan dia kepada Allah Ta'ala dan sempurnalah sandar dia, harapan dia, pergantungan dia pada Allah. Tak ada gantungan siapa-siapa lagi. Malaikat Jibril datang nak menolong Nabi Allah Ibrahim AS waktu dilontar ke dalam api. Daripada kau Jibril aku tak harapkan. Tak ada harap kepada makhluk. Masya Allah. Walaupun malaikat pun tak harap. Tapi kalau pada Allah, Allah sudah tahu segala-galanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mencukupilah aku dengan Allah sebaik-baik tempat penyerahan diri. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan wara' itu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan atau penolakan, dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Ta'ala. Jadi ini satu kesimpulan lagi. Jadi makna wara' ni, dah kita tak ada satu pun harapan pada manusia. Harapan manusia memberi kita, atau menolakkan bahaya daripada kita, atau menolong kita. Tak ada harapan kita pada manusia. Harapan kita, barulah nama itu wara'. Habis Ustaz, kalau gitu kita duduk diam je lah. Kalau kita sakit ke, kita tak ada kerja ke, kita tak ada makan ke. Bukan. Syariat berjalan seperti biasa. Kita sakit, kita jumpa doktor. Kalau kita lapar, memang kita kerja cari rezeki. Tapi harapan kita, pergantungan kita untuk mendapatkan bantuan, pertolongan, penyembuhan hanya dari Allah sahaja. Tidak dari sesiapa. Hatta pada doktor pun. Doktor bukan boleh ubat kita. Kita pergi itu sebagai syariat. Tetapi yang menyembuhkan kita ialah Allah Ta'ala, bukan ubat. Ubat itu sebagai syariat saja. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sahal bin Abdullah berkata, Sahal bin Abdullah seorang wali Allah dan ulama dalam tasawuf. Di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Tak ada sebab perantara. Sebab itu hanya dalam Islam. Sebelum mencapai iman. Dia ada beza iman dan Islam. Iman adalah lebih tinggi daripada Islam. Sebab tu di sini apabila datang orang-orang Arab, orang-orang Badui, mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu qalu amanna. Apa Allah Ta'ala kata? Mereka berkata, kami telah beriman. Allah Ta'ala jawab pula kepada mereka dengan surah Nabi jawab, Qul aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah masuk Islam sehinggalah nanti masuk iman dalam hati kamu. Jadi makna Islam dengan iman ni apa? Ada beza. Kadang-kadang ada berbeza dan kadang-kadang dia bersama. Macam mana tu Ustaz? Kalau kita sebut orang Islam, memang tu orang beriman lah. Orang Islam tu beriman pada Allah Ta'ala. Rukun Islam yang pertama ialah mengetahui asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Tetapi dalam masa praktikalnya, kalau kita lihat, Islam ni zahirnya. Salat praktikalnya. Puasa praktikalnya, haji praktikalnya, zakat dia bagi praktikal. Itu zahir. Tapi belum tentu lagi keimanan sudah masuk dalam hati dia. Banyak juga orang yang salat tapi mencuri, membohong, menipu. Banyak orang salat tapi maaf kata berzina, minum arak. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Bilakah benar-benar dia menjadi seorang Islam dan beriman? Apabila sudah masuk dalam hati dia. Jadi bagi orang yang di mana kata Sahal bin Abdullah ni, makna seorang ulama ni, dia kata di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Sebab perantara tu maknanya tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Aku ni sakit, yang boleh sembuhkan aku hanya Allah. Aku ini kelaparan, yang boleh berikan aku rezeki hanya Allah. Aku ini susah, yang boleh tolong aku hanya Allah. Itu iman, keyakinan.
confirm 100%, 1000%. Tetapi bagi orang yang berislam ataupun syariat, syariat Islam ni syariat, iman ini hakikat. Jadi syariat kita pergi jumpa doktor, tak apalah, itu sebagai sebab saja. Kita pergi bekerja sebagai sebab dapat rezeki. Kita pergi minta bantuan tu sebagai sebab untuk dapat bantuan. Tetapi dari segi hati kita, iman kita, hakikat kita, kepercayaan kita, tak ada yang dapat sembuhkan melainkan Allah. Tak ada yang dapat selamatkan kita melainkan Allah. Tak ada yang dapat bantu kita melainkan Allah. Tak ada yang dapat lepaskan kita pada kesusahan ini melainkan hanya Allah. Itu keimanan. Itu kita kena. Jadi sebab tu Islam ni terbagi pada syariat dan hakikat. Syariat yang zahir. Hakikatnya dalam hati kepercayaan kita. Kita tak salah gitu, doktor, saya sakit, doktor, cuba cek apa ubat yang baik. Itu syariat. Hati kita, doktor pun tak boleh beri aku sembuh, ubat pun tak boleh aku sembuh, yang boleh beri aku sembuh hanya Allah Ta'ala. Tapi di sisi sebagian alim-alim ulama, ya, seperti mana kalau kita lihat pada Sayyidina Nabi Allah Ibrahim AS yang dicampak dalam api, kalau Jibril nak tolong, boleh tolong tak? Patutnya boleh. Tapi Nabi Ibrahim ni sudah sampai satu darjat peringkat iman, yang di mana iman dia tu tak ada kelabu-kelabu asap lagi. Makna 100% serah pada Allah. Ya Allah, kalau kau nak aku mati. Kalau kau nak aku hidup. Serah sempurna pada Allah. Itu iman tuan-tuan. Ini berbeza lah ya. Maka berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, semua hamba pasti akan makan rezekinya. Hanya mereka berbeza-beza. Semua hamba ni kita lah. Kita pun hamba Allah juga. Makan berbeza-beza. Ada yang makan dengan terhina-hina, iaitu peminta sedekah. Ada yang makan rezekinya dengan bekerja keras, iaitu kaum buruh. Ada yang makan rezeki itu dengan menunggu, iaitu pedagang yang menunggu lakunya barangnya. Ada pun yang makan rezeki dengan rasa mulia, iaitulah orang sufi yang merasa tidak ada antara dia dengan Tuhan. Tak ada perantaraan dengan Tuhan. Masya Allah. Makna ini orang sufi ni, hati dia sudah seletak pada Allah. Kalau ada rezeki aku, insya Allah Allah akan bagi rezeki. Habis ustaz dia tak bekerja ke? Itu pernah berlaku juga pada perbezaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, rezeki itu kita kena usahakan. Imam Malik kata, rezeki itu daripada Allah. Kalau Allah nak bagi kita rezeki, adalah rezeki kita. Maka Imam Syafi'i pun keluar pada majlis Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i pun pergilah bekerja. Dia pun bawa baliklah, kita katakan satu bakul korma lah ya, bawa satu bakul korma. Jadi dia pun datang bawa pergi jumpa guru dia lah. Imam Malik itu guru dia. Dia pun bawa. Tengok, ini saya kerja susah payah, syukur alhamdulillah. Dengan sebab ini saya pun bawa balik ke rezeki ni. Maka kata Imam Malik, alhamdulillah Allah bagi aku rezeki tanpa usaha aku. Nampak? Subhanallah. Maknanya kedua-dua itu betul. Cuma di sini peringkat iman tu berbeza-beza ya. Bagi orang sufi yang sudah sampai darjah yang tinggi, bagi dia itu rezeki itu 100% pada Allah. Walaupun tak kerja ustaz. Walaupun tak kerja. Ustaz betul ke? Yelah, itu darjat berbeza-beza. Jangan kita nak samakan dengan orang yang kita tengok bos datang. Dia duduk kat meja saja. Duduk 1 jam saja. Cuma coret saja kat dalam dia punya buku-buku dia. Kemudian dapat gaji 10,000 sebulan. Hamba ni ataupun pekerja buruh ni, tengok bos dia kerja 1 jam saja. Kalau mak aku pun nak macam tu lah. Buatlah macam tu. Kena buang kerja langsung. Jangan kata 10,000, 10 sen pun tak dapat. Sebab apa? Peringkat berbeza, tak sama. Kau ni siapa? Dia tu siapa? Itulah bezanya antara orang yang ada makamnya di sisi Allah dan dengan orang. Tapi bukanlah dibuat-buat. Sebab itu semua adalah merupakan kurniaan Allah kepada mereka yang Allah Ta'ala kasihi. Ya? Dan yang ke-71, kalam hikmah yang ke-71, maqaraka syai'un mislu waham. Tiada sesuatu yang dapat memimpin, menuntun engkau seperti angan-angan. Makna waham tu ialah tiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain dari Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi makna sini, maqadaka syai'un. Tidak ada siapa-siapa yang dapat pimpin kepada bayangan kosong seperti angan-angan. Jadi angan-angan ini merupakan bayangan kosong. Inilah orang kata angan-angan mak jenin.
Ya, angan-angan dia dah panjat punya tinggi pokok kelapa tu, dia pun duk fikirlah nanti kelapa ni aku dapat, aku jual, nanti aku dapat lagi untung, aku dapat meniaga lagi, nanti aku dapat jadi kaya lagi. Angan-angan dia tu. Akhirnya dia pun jatuh, pop, kelapa pun jatuh atas kepala dia pun meninggal kat situ. Ini orang kata angan-angan majnun. Nauzubillah min zalik. Kita sebenarnya kita tidak meletakkan angan-angan. Kita meletakkan harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada Allah SWT. Memang kita kerja tu kerja. Ustaz, kalau kita tak ada rancangan sama angan-angan berbeza. Rancangan ialah kita telah meletakkan ketetapan cara bagaimana untuk mendapatkan projek kita berjalan dan sebagainya. Itulah kerja. Tetapi angan-angan dia merupakan sebagai satu keinginan nafsu untuk mendapat sesuatu kelebihan yang membawa dia kepada kehinaan. Yang membawa dia tinggal perintah Allah. Yang membawa dia melanggar hukum haram halal. Tak peduli. Itulah yang dibawakan perkataan waham ataupun angan-angan, ya. Maka dengan sebab itulah sini kita disuruh bercita-cita tak salah, bersungguh-sungguh tak salah, tapi jangan kita berangan-angan. Berangan-angan ni maknanya membuat kita rosak kerana kita akan langgar hukum agama. Keduanya, dia akan membuat kita khayal kosong dengan tanpa ada faedah. Allahu alam, kita berhentilah saja kepada kalam hikmah yang berikutnya, iaitulah kalam hikmah yang ke-72 pula, ya, iaitu anta hurrun mimma anta anu ayisun wallahu alam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk itu saja untuk kita pada malam ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar itu semua daripada Allah, yang salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Pengajian kita pada malam ini merupakan daripada Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura. Marilah sama-sama kita berderma kepada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada di depan kita. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan syafaat Nabi SAW. Amin. Sekian saja dari saya, mohon maaf. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.